Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, kita kembali semula ke PDPR. Okay, PDP di rumah. Tahniah pada yang telah masuk. Yang belum, pada murid-murid yang belum tulis nama dan kelas, sila tulis di bahagian chat, ruang chat sebagai kehadiran. Okay, cikgu akan tunjukkan skrin cikgu. Okay, nampak tak skrin cikgu? Suara cikgu jelas tak ataupun lag? Nanti saya akan masukkan, saya akan berikan satu borang untuk awak isi lepas kelas untuk memberikan feedback tentang Google Meet kita. Kalau berjaya, kita akan teruskan. Kalau tak berjaya, mungkin lepas ni kita akan buat kelas menggunakan teknik video je lah melalui grup WhatsApp. Okey, siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks. Yang tak ada buku teks boleh tengok skrin, paparan skrin. Okey, kita telah masuk bab 1 seni bina masa PDPR awal tahun. Okey, bab 2 seni lukisan, bab 3 seni siasatan. Okey, dan bab 4 seni arca. Okey, dan hari ni kita akan masuk reka bentuk industri. Okey, apa itu reka bentuk industri? Kita akan belajar tengok hari ni. So, semua boleh rujuk buku teks muka surat 108. 108. Ni arca yang kita telah buat hari tu. Ada yang tak hantar lagi. Siapa yang tak hantar kena hantar picture lah, snap gambar hantar kat cikgu. Okey, hari ni kita akan masuk bidang reka bentuk. Apa itu reka bentuk? Kita akan tengok. Okey, tajuk 5. Bidang reka bentuk industri merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan teknologi dan kreativiti. Dia adalah dalam penghasilan sesuatu produk. Okey, sebelum mula awak kena faham apa itu maksud produk. Okey, produk. Apa yang awak beli di pasaran, semua tu adalah produk. Makanan ke, ataupun barang ke, perabot ke. Okey, semua itu adalah produk. Semua bawah satu tajuk iaitu reka bentuk industri. Apabila produk tu dihasilkan dalam kuantiti yang banyak oleh kilang, ia dikatakan bawah tajuk reka bentuk industri. Okey, cuba kita tengok persepsi seni. Reka bentuk industri ialah proses yang menekankan kreativiti dalam mencipta dan mereka bentuk sesuatu produk untuk tujuan utilitarian. Okey, semua perkataan yang ada warna pink ni cikgu nak awak carikan apa maksudnya. Okey, sebab hari tu dalam exam yang perkataan warna pink ni dia keluar. Exam pentaksiran hari tu. Okey, so yang warna pink ni semua awak kena ni prototype warna pink. Cikgu nak awak catat dan cari makna dia. Okey? Alright. Okey, semua adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Okey, kalau awak tengok zaman dulu zaman dulu dia baru masuk. Okey, kalau awak tengok zaman dulu kita buka tin pakai apa? Okey, ada sejenis tin opener tu kita kena cungkil. Cungkil dia, cucuk dulu, lepas tu cungkil. Cikgu ada lagi tin opener tu. Okey, tapi zaman sekarang dia nak memudahkan manusia. Pembuka tin tu dia boleh pusing. Dia memudahkan dan tak
menyusahkan manusia. Makin lama makin mudah. So itu adalah dia punya kelebihan tajuk ni. Ada lagi nak masuk. Okay. Alright, so kita sambung balik. Okey, bidang ini berpotensi untuk menjana sumber pendapatan dan mencipta peluang pekerjaan. Yalah, bila kilang-kilang dibuka, banyaklah peluang pekerjaan untuk orang masuk. Okey, prospek dan hala tuju mereka bentuk industri. Menawarkan peluang kerjaya yang luas, selari dengan dasar industri kreatif negara. Okey, cuba tengok. Ni contoh kaedah tradisional. Tadi cikgu bagi contoh tin opener. Pembuka tin. Okey, dalam buku teks dia bagi contoh periuk nasi. Zaman dulu kita pakai dapur kayu dengan periuk biasa belanga ni. Okey, penyapu lidi kita pakai untuk sapu sampah. So bila manusia ni dia nak permudahkan lagi kehidupan, dia canggihkan lagi, dia tukarkan, dia ubah fungsi semua. Periuk kita sekarang pakai dapur elektrik. Tak payah susah-susah cari kayu-kayu kat hutan, tak payah nak susah-susah nak bakar. Pakai dapur elektrik saja. Dan sapu sampah, untuk memudahkan sekarang ni ada pembersih vacuum, ada vacuum. Lagi canggih vacuum yang boleh bergerak sendiri. Kalau awak pernah tengok, pakai bateri je. So makin lama makin mudah. Okey, reka bentuk produk. Reka bentuk produk adalah pekerjaan lah orang yang reka bentuk produk. Okey, menentukan objektif reka bentuk. Ini adalah fungsi orang yang reka bentuk produk ni. Dia punya tanggungjawab dia menentukan objektif reka bentuk produk, mengetahui maklumat tentang produk sedia ada seperti aspek sejarah, evolusi dan persaingan pasaran, mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam lukisan. So siapa yang nak jadi designer produk kena mahir dalam lukisan 2D, 3D, perisian CAD. Nanti kalau awak masuk universiti nanti awak belajarlah semua ni, CAM, AutoCAD dan sebagainya lah. Merancang kaedah dan susun atau proses penghasilan produk dari awal hingga akhir. Okey, yang ni macam tahun lepas SPM kita buat serius lah. Okey, macam tahun lepas macam tahun lepas kita SPM kita buat alamak, terpadam lah ni semua. Tekan apa lah tadi. Okey, sorry. Yang dah tulis tadi nama, awak tulis lagi sekali. Cikgu punya rekod dah terpadam ni. Okey, tulis lagi sekali nama penuh dengan kelas. Siapa yang dah tulis tadi, tulis lagi sekali. Present now. Salah satu. Maaf banyak-banyak. Ya Aisyah. Apa dia? The picture. Picture. The boy. Mama, the picture. Mami ada kelas lah Aisyah. What is the Picture. Okey, nampak skrin cikgu? Sayang. Senyum. Sayang, Mami. Dah. Sayang. Okey, sambung balik. Okey. So itu adalah tugas reka bentuk produk. Okey, reka bentuk perabot pula berbeza, mengetahui dan meneliti konsep reka bentuk perabot yang hendak dihasilkan.
Okey, memastikan penghasilan perabot memenuhi cita rasa pengguna. Dia tak boleh suka-suka cipta perabot. Dia mesti tanya dulu orang yang guna tu selesa ke tak pakai. Okey, so dan boleh dipasarkan. Tak bolehlah pakai bahan-bahan yang susah didapati. Nanti bila nak reka cipta dalam kuantiti yang banyak, susahlah pula nak cari bahan-bahan yang diperlukan. So selalunya dia akan cari bahan-bahan yang semua jadilah. Nak buat kerusi biasanya macam rotan, semua tu mudahlah dapat kat hutan semua. Okey, buluh, kayu, besi kena buatlah. Okey. So menitik beratkan juga aspek keselamatan. Kita nak jual pada orang, so mesti menitik beratkan keselamatan. Tambah lagi kalau kita buat perabot untuk target audience kanak-kanak. So keselamatan tu mesti dititik beratkan. So dari segi contohnya, katakan kita target orang yang badan besar untuk beli kerusi kita mestilah jenis kukuh. Tak bolehlah kita jual kerusi yang tak sesuai untuk orang yang berbadan besar. Duduk sekejap dah patah, kan? Macam kat kerusi apa? Kat studio seni tu banyak yang patah. Tak tahulah sebab student dia berbadan besar ke ataupun duduk tak elok. Macam tu lah. So kerusi tu mestilah sesuai dengan pengguna. Dari segi bahan, dari segi keselamatan. Okey, mengetahui teknologi perabot terkini pun kena tahu juga. Okey, kerusi, ada tak pernah awak tengok kerusi satu kaki? Pernah tak tengok kerusi yang satu kaki saja? Selalu awak tengok 4 kaki kan? Ada tak kerusi yang satu kaki? Pernah kerusi bar. Betul, Daryl. Okey, kerusi bar dia satu kaki saja. Kita panggil stool. Okey, stool pun ada yang 3 kaki. So dia punya cara dia reka bentuk, dia stabil. So tak stabil cikgu. Itulah, tak stabil. Untuk orang yang badan besar tak sesuai lah, boleh tumbang. Okay, so dia kena reka cipta ikut kesesuaian situasi. Macam bar tu, sebab bar tu tinggi, so dia reka cipta satu bentuk kerusi yang membolehkan orang duduk sampailah pada kaunter tu. Dan dia juga adalah nampak ringkas lah, nampak moden. Okay, kita teruskan. Reka bentuk otomotif. Ni ramailah pelajar lelaki suka ni, otomotif. Okey, membangunkan model prototipe kenderaan untuk tontonan fizikal. Maksudnya awak lukis macam mana rupa bentuk prototipe dia. Prototipe maksudnya dia punya trial, dia punya percubaan sebelum dihasilkan. Menghasilkan prototipe kenderaan bertujuan untuk pengujian dan promosi pemasaran. Sebelum direka cipta, dia kenalah reka dia punya design dulu, rupa dia, sebelum pengeluaran secara besar-besaran. Mengetahui tentang teknologi otomotif. Okey, orang yang dalam industri ni, dalam pekerjaan ni, dia mesti tahu tentang teknologi otomotif. Kalau awak nak kerja ni, awak kena tahulah pasal bersedikit tentang kereta, tentang jenis-jenis kereta yang ada. Mercedes, Proton. Apa beza Proton dengan Pro 2? Awak kena tahu benda tu. Okey, mempunyai plan untuk penghasilan produk otomotif pada masa akan datang. So awak kena ada pandangan ke hadapan lah. Awak kena tahu apa yang pengguna nak dalam otomotif pada masa akan datang. Zaman sekarang pun dah ada kereta yang boleh parking sendiri. Tanpa awak perlu parking, awak suruh dia parking, dia akan parking sendiri. Dah ada dah. Kita panggil kereta tu kereta paling famous yang boleh buat macam tu, kereta Tesla, kalau awak pernah dengar. Dia boleh parking sendiri, dia boleh drive sendiri, awak tak perlu kendali pun. Dia boleh cari awak tekan butang, dia akan pergi kat awak. Tu kereta yang Tesla.
Ya Aisyah. Cat. Ya Aisyah, kenapa main bedak? Cat. Oh. Aisyah, kau kan? Tengok. Okey. Teruskan. Oh, ada yang baru masuk. Okey. Alright. Kita teruskan. Mana. Teks. Okey. Konsep produk dalam reka bentuk industri dan kepelbagaian model produk. Okey, konsep produk. Awak perlu tahu 3 konsep iaitu mudah alih. Okey, mudah bawa merata. Ialah kalau awak katakan awak bina sesuatu dari kilang, dia mudah dibawa ke mana-mana. Kalau tak, susah lah kalau susah nak bawa alih. Macam nak jual kan, nak bawa ke kedai. Lepas tu orang nak bawa balik. So, mestilah mudah alih. Yang kedua, ergonomik. Apa tu ergonomik? Ergonomik dan mesra alam. Mesra alam. Ergonomik. Apa itu ergonomik? Cuma kita tengok sama-sama. Google tengok. What's this? Sebab dia bukan perkataan pink, so kita cari sama-sama. Okey, amalan merupakan sains biologi manusia berhubung dengan sains kejuruteraan di antara pekerja dan persekitaran kerjanya. Dengan kata lain, ia merupakan hubung kait di antara manusia dengan reka bentuk peralatan. Okey, mestilah sesuai dengan ciri-ciri kita sebagai manusia. Okay, cuba tengok balik. Okey, contohlah kerusi tu mesti sesuai dengan manusia. Macam cikgu cakap tadi, orang yang berbadan besar, dia mestilah cari kerusi yang sesuai untuk orang yang berbadan besar. Struktur yang kuat, stabil, tak terlalu tinggi. Orang berbadan besar ni dia mestilah kerusi tu dia punya tahap, kita panggil apa pusat graviti dia rendah. Kalau belajar sains. So mesti sesuai dengan manusia. Kalau kanak-kanak, kerusi tu berwarna-warni lah. Dia sesuai dengan target audience kita, ergonomik. Okey, mesra alam mestilah sesuai dengan alam sekitar. Tak menggunakan bahan-bahan yang tak sesuai lah. Sekarang ni kita kan tak banyak pakai plastik. So kalau orang yang berilmu pengetahuan dalam hal ni, dia akan elakkan menggunakan plastik dalam pembuatan produknya. So kalau kerusi tu, dia elakkan plastik. Kalau boleh, dia pakailah yang mesra alam. Contohnya buluh, rotan, kayu. Kayu pun kita bukannya nak kayu dia senang lupus, tapi satu lagi keburukan dia itulah, habislah hutan kena tebang pula nak gunakan dia kan. So dia kena fikirlah jangka masa panjang apa sesuai produk untuk mesra alam. Ada lagi ke yang masuk? Cuma ada je. Okey. Alright. Tengok pula. Konsep mudah alih. Konsep mudah alih, okey, dia terangkan secara detail pula konsep mudah alih. Ni yang cikgu cakap tu, produk keupayaan sesuatu produk untuk dibawa ke mana-mana. Dari kilang, senang nak bawa ke kedai, senang pengguna nak bawa balik setelah beli. Okey, selamat digunakan dalam pelbagai situasi. Saiz berat yang sesuai. Okey. So macam contohlah produk IKEA, perabot. Siapa yang pernah beli produk dari IKEA? Okey. Awak tengok kat IKEA tu dia dah pasang siap. Tapi bila awak beli, awak minta dia hantarkan, ada setengah produk tu dia tak pasang siap. Sampai rumah baru dia pasang. Itu yang dimaksudkan dengan mudah alih. Dia senang cabut, senang pasang, senang bawa ke mana-mana. Tak terlalu besar, tak terlalu berat. Gitu. Okey, konsep ergonomik ni yang cikgu cakap tadi. Okey, berkaitan dengan anatomi manusia. Manusia dan persekitaran.
So macam cikgu cakap tadi, orang yang berbadan besar sesuai kursi macam mana. Kanak-kanak sesuai kursi yang macam mana. Orang tua macam mana sesuai kursi yang macam mana. Sekarang ni kasut pun, produk kasut ada yang sesuai untuk orang yang ada sakit tulang. Tulang ke? Sakit muscle tulang kat kaki. So bila dia pakai kasut tu, dia akan rasa selesa, tak rasa sakit tumit. Itu maksudnya dengan konsep ergonomik, sesuai dengan manusia, ciri-ciri manusia yang kita nak jual tu. Bukan manusia kita nak jual, produk yang kita nak jual pada manusia. Okay? Alright, so ni contoh, antara contohnya. Okay? So yang ni dia buat satu kursi wheelchair. Orang duduk, selesa, lutut dia dalam posisi yang selesa, kaki letak kat sini. Okay, apa lagi? Kamera sesuai cara pegang dia, selesa, tak terlalu susah, tak selesa sangat. Selesa lah pegang. Okay, ni katil urut kan. So sesuai untuk tulang belakang. Nampak tulang belakang ni, dia tak sakit. Katil yang awak duduk, yang awak tidur sekarang, selesa tak? So tengok cara dia buat. Ada banyak spring ke. Okay, semua tu kena ambil kira. Ergonomik. Tengok. Okay, basikal ni apa ni? Mask. Pakai mask ni boleh nampak semua arah tak? Tak guna pakai mask tapi nampak depan je. Nampak sisi. Semua tu kena ambil kira. Okey, konsep mesra alam. Konsep mesra alam melibatkan proses pembuatan, penggunaan dan pelupusan produk tidak menjejaskan alam sekitar. Okey, so yang ni contoh beberapa yang mesra alam, iaitu diperbuat daripada buluh. Okey, jerami. Jerami tu apa? Jerami. Macam guni yang awak masukkan beras, itu kain jerami. Okey, model produk. Okey, model produk tu apa pula? Okey, model produk, selain daripada konsep produk, model produk juga penting sebelum penghasilan. Sebelum dia hasilkan yang sebenar, dia kena buat model dulu. Sama macam yang cikgu minta awak buatkan arca. Arca tu sebenarnya dia bentuk dia, saiz dia lagi besar. Saiz manusia pun ada. Tapi cikgu minta awak buat sebesar tapak tangan. Itu kita boleh panggil model. Percubaan. Awak cuba dulu buat satu, kalau jadi baru kita buat yang sebenar yang bersaiz lebih besar. So ini adalah dipanggil model produk, atau nama lain dia adalah prototype. Tadi ada perkataan dalam warna pink kan, prototype. Okey. Kita teruskan dengan model ergonomik. Model ergonomik merupakan produk yang mempunyai ciri-ciri ergonomik. Okey, dibuktikan melalui sifat fizikal serta profil reka bentuk. Okey, cuba tengok papan kekunci sebelah kiri. Ini yang dari zaman dulu cikgu pakai ni. Bentuk dia macam ni. Tapi sekarang ni dia buat konsep ergonomik yang sebelah kanan ni untuk keselesaan pengguna. Bila awak pakai papan kekunci yang macam ni, dia lebih selesa. Tapi mungkin mula-mula awak pakai, awak pelik sikit lah. Sebab benda baru kan. Tapi lama-lama type pun laju. Dia memang selesa. Dia tak sakit awak punya wrist, awak punya pergelangan tangan tak sakit kalau pakai papan kekunci macam ni. Okey, macam kereta ni awak pernah tengok tak dekat jalan raya, lebuh raya, pattern badan dia macam ni. Okey, ini adalah contoh model prototype untuk kereta. Kalau dia baru buat satu reka bentuk baru, dia akan test dulu dekat jalan raya. So nak tahu kereta tu kereta prototype ke tak, awak tengok dia punya kulit badan dia memang dia macam ni. Macam bintik-bintik hitam putih. Ini menunjukkan bahawa
Kereta ni adalah kereta prototype, model prototype. Okey, produk ni serupa dengan yang sebenar, cuma dia adalah percubaan sahaja. Okey, untuk mengenal pasti kemampuan, spesifikasi. Kalau ada kelemahan, dia akan betulkan dulu sebelum menghasilkan produk yang sebenar. So, dia akan melalui fasa ujian dari aspek kelajuan, cengkaman, semua ni lah. Okey, kita dah selesai bab 5. Okey, ada soalan tak sebelum cikgu teruskan dengan tugasan dan soal jawab? Kalau boleh cikgu nak buat soal jawab sikit. Tak ada. Tak ada soalan? Laju Akil Okey, kalau tak ada soalan, kita buat sesi soal jawab sikit. 5 minit je. Cikgu pilih random saja. Siapa-siapa cikgu rasa nak tanya. Sekejap ni boleh tukar ke? Oh, sesi soal jawab terus left meeting. Okey, jangan left lagi Alright. Cikgu nak tanya Azmina ada tak? Boleh buka mic tak? Ataupun awak nak chat pun boleh juga. Azmina Okey, soalan cikgu. Apakah yang dimaksudkan dengan ergonomik? Awak terangkan dalam perkataan yang awak sendiri faham lah. Apa maksud ergonomik? Azmina, ada tak Azmina? No, Azmina. 5 kempas tak silap 5 kempas. Apa yang dimaksudkan dengan ergonomik? Aisyah buat apa Aisyah? Ya Allah. Nak ambil gambar ni. Ya Allah, budak kecil. Aduh. Go wash your hand. Wash your hand in the toilet. Ya Allah. Aduh. Ada Azmina? Tak ada Azmina, cikgu pilih orang lain lah. Akil lah. Tadi dengar macam Akil buka mic. Ya cikgu. Okey, apa maksud ergonomik? Yang awak faham lah. Satu benda untuk bagi ketenangan untuk manusia. Okey, good. Okey, untuk manusia. Boleh terangkan lebih lanjut tak? Bagi contoh ke? Kemudahan. Okey, cuba bagi contoh produk apa yang ergonomik? Motor. Okey, so motor tu awak nak jual pada orang yang macam mana? Kalau macam skuter yang badan besar untuk orang badan besar lah. Kalau motor skuter. macam kalau skuter lah. Kenapa? Sebab bagi orang yang badan besar, dia akan rasa selesa untuk naik skuter tu. Okey. Skuter ni dia kelajuan dia laju tak? Ada yang laju, ada yang tak. Tak. Tapi kalau awak tengok cara dia punya reka bentuk dia, kaki boleh letak kat depan kan? So sesuai lah untuk orang yang berbadan besar. Dia stabil. Okay, so good lah. Awak punya penerangan tu kurang detail, tapi saya faham kat mana awak nak terangkan tu. Okay, tanya Akil. Akil ni 5 ara Ya. Okay. Alright.
Seorang lagi cikgu nak soal sebelum cikgu pergi kepada tugasan. Sanjay ada Sanjay. Okey, Sanjay mic okey tak? Kalau tak okey, awak jawab dalam chat. Okey, soalan cikgu pada Sanjay. Okey, berikan satu contoh produk. Contoh kat sini periuk, penyapu lidi. Okey, satu contoh produk yang telah melalui satu fasa perubahan untuk memudahkan manusia. Maksudnya zaman dulu lain rupa bentuk dia. So dia nak mudahkan manusia, dia ubah pula. Macam mana cara dia ubah tu? Pilih satu produk selain daripada dalam buku teks yang awak rasa ada melalui satu perubahan untuk memudahkan manusia. Berikan satu contoh produk. Boleh Sanjay? Ataupun orang lain yang ada idea. Satu produk yang telah melalui satu fasa perubahan untuk memudahkan manusia. Tak kisahlah apa-apa. Yang dulu ni banyak. Washing machine. Okey, washing machine. Siapa yang cakap tu? Priya. Ya, cikgu. Okey, contoh awak cakap washing machine tu zaman dulu macam mana kita basuh baju? Kita cuci sendiri je. Cuci pakai tangan lah kan? So, bila dah lama-lama tu orang buat satu produk, tapi cuci tangan pun selepas cuci tangan dia orang reka satu produk yang awak pernah tengok tak, macam dia papan tapi dia ada macam garis-garis jalinan tu untuk kita gosok pada dia. Itu produk masa awal-awal dululah. Lepas tu lama-lama barulah direka cipta satu mesin yang boleh basuh sendiri. Okay, good Priya. Ada lagi tak produk lain yang telah diubah? Orang lain pula. Sanjay? Senyap lagi. Ada tak? Boleh jadi benda yang awak pakai sekarang. Amni, meja lipat. Okey, meja lipat. Okey, betul? Okey, sebelum ni zaman dulu meja tak boleh lipat. So, bila orang fikirkan, okey, kita nak simpan tempat yang kita nak jimatkan ruang, kita boleh lipat meja. Bagus. Good Amni. Okey, Nabil Haris, dapur. Okey, dapur dah ada dalam buku teks kan? Adam, kereta, telefon. Okey, telefon satu contoh yang baik. Sebelum ni telefon zaman dulu saiz dia besar kalau awak tengok. Besar, tak nak kata muat poket tu ngam-ngam lah. Besar. So lama-lama telefon makin canggih, makin simple, makin kecil, makin nipis, makin sesuai muat dalam poket. Sebelum ni orang pakai kayu api. Yes, betul. Wireless mouse. Okay, good Rahini. Mouse sebelum ni, mouse yang cikgu pakai, macam cikgu pakai ni ada wayar. So zaman sekarang ada wireless mouse. Tak payah pakai wayar lagi, dia pakai Bluetooth. Okay, Kishendran. Blender. Okay, betul? Blender, zaman dulu kita pakai apa? Untuk blend. Untuk hancurkan bawang. Kita pakai zaman dulu, cabinet, sorry. Zaman dulu kita pakai
Cikgu pakai sampai sekarang. Lesung batu. Okay, so yes, betul Amni, lesung batu. So sampai bila manusia dah penat melesung batu, menumbuk-numbuk, diciptalah blender. Betul. Okay, vacuum pun yes, ada dalam buku teks kan. Alright, so semua faham tentang tajuk kita pada hari ini. Okay, cikgu harap selepas ni awak buat bacaan sendiri, baca lebih detail. Tadi pun cikgu go through secara random saja. Okay, untuk tugasan macam biasa kena buat nota. By now awak patutnya dah siap lah nota sampai bab 4. So cikgu tambah nota bab 5. And then kena buat latihan formatif. Mana latihan formatif? Muka surat ni sikit je. Latihan formatif ni sikit je. Dan jawapan semua ada dalam buku teks. Boleh cari. Okey, muka surat 114, nombor 1 sampai 6 sahaja. Salin semua salin semua yang ada petak-petak ni awak gariskan, tulis jawapan awak. Senang saja. Okey, latihan formatif itu sahaja untuk minggu ini. Okey, hantar sebelum hari Isnin minggu depan. Dan minggu depan kita akan buat eksplorasi lah. Kita akan buat eksplorasi lukisan. Okey, untuk minggu ni kita belajar teori je dulu. Okey, so kalau ada soalan, kalau ada yang malu nak tanya, boleh tunggu lepas ni. Okey, yang lain kalau tak ada masalah, saya akhirkan kelas ni. Dan kita akan jumpa balik minggu depan lah. Minggu ni dah tak ada kelas dah. So waktu tutorial tu awak boleh buat kerja lah. Awak buat latihan formatif. Okey, terima kasih. Boleh left group. Sebelum tu tulis nama dengan kelas dulu kalau belum, untuk kehadiran. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Tulis nama dekat ni lah, chat Amni yang awak tengah tulis ni. Tulis nama dengan kelas. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Yep. Iwana. Cikgu. Ya. Nota tu kena buat Nota kena buat. Yang mana? So, maksudnya awak selesaikan dulu kalau belum bab 1 sampai bab 4. Lepas tu Dah siap nota. Okey, nota tu awak tengok ni jap. Ni buku teks kan. Okey, contohnya okey, yang penting okey, yang penting awak kena ambil definisi reka bentuk industri. Apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk industri? Merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan teknologi ni. Okey, ayat ni. Okey, definisi dia, maksud dia. Okey, lepas tu ada maksud. Yang ni tak payahlah. Prospek hala buku ni. Sekejap. Ambil yang penting-penting je. Okey, prospek ni awak ambil ni. Menghasilkan reka bentuk mengikut kehendak pasaran. Okey. Okey. Ayat ni sahaja. Lepas tu awak bagi beberapa contoh. Awak nak ambil ni terus pun boleh. Ataupun contoh yang kita bincang tadi. Ada yang sebut washing machine. Ada yang sebut telefon. Bagi contoh zaman dulu macam mana, zaman sekarang macam mana. Kalau boleh dengan gambar sekali lah. Lepas tu setiap satu pekerjaan ni kena buat reka bentuk produk. Apa dia punya Semualah. reka bentuk perabot, reka bentuk otomotif. Okey, lepas tu konsep produk 3 ni yang paling penting. Awak buat peta minda pun boleh. Peta minda
setiap satu ni awak kena ringkaskan yang ni. Ambil yang penting-penting saja. Okay. Itu saja soalan. Okey, model produk tu apa? Itu sajalah. Ringkaskan saja. Okay, cikgu. Terima kasih. Okey, sama. Bye, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aida Hana, cikgu latihan formatif tu buat yang muka surat. Betul Aida. 114. Yes. Soalan 1 sampai soalan 6 saja. Okey, sama-sama. Dari okey? Tulis nama dah semua. Setting pula. Syah.